Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini 25 hari bulan 8 hari Rabu, minggu yang ke-28. Jadi kita akan teruskan PDPR Pendidikan Islam tahun 3 menggunakan modul V3B yang kulit dia warna putih tu. Okey. Baik, kita akan buat 2 muka surat pada hari ini ya. 2 muka surat. Okey, seperti mana yang kamu dapat tengok di depan ni. Ini yang pertama. Okey, ini muka surat yang kedua kita akan buat berkenaan yang kedua ni bidang jawi. Bidang jawi iaitu perkataan berimbuhan lah. Kalau jawi tahun 3 ni dia duk mengikut imbuhan tu saja awalan, akhiran ataupun apitan. 3 jenis imbuhan. Hari ini kita akan ambil imbuhan awalan untuk jawi. Okey, sekejap lagi kita tengok jawi ya. Sekarang kita nak tengok bidang ulum dulu. Ulum iaitu akidah. Sambung lagi tajuk beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Hari itu kita dah masuk sikit berkenaan dengan nama-nama kitab dan rasul yang terima kitab tu. Okey. Hari ini kita nak pergi kepada kesan beriman kepada kitab. Okey, kesan beriman kepada kitab. Jadi sebelum kita nak teruskan tajuk ni, kamu kena tulis nama dulu di atas ni dan pastikan halaman ataupun muka surat yang betul lah. Okey, yang ada tulis 25 hari bulan 8 hari Rabu. Itu betul lah. Kalau ada tulis 25 hari bulan 8 2021 dan hari Rabu, maksudnya betul lah. Bentuk dia macam ni ya. Okey, baik. Senang saja kamu tanda right ataupun pangkah pada kesan beriman kepada kitab. Mana kita nak tahu kesan beriman ke bukan? Okey, kita akan buka buku teks. Muka surat 75. 75 macam kamu dapat tengok sekarang ni. Buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Muka surat 75. Okey, 74 kita dah baca hari tu sama-sama minggu lepas. Iaitu nama-nama kitab dan juga kepada siapa kitab tersebut, kepada rasul mana kitab tersebut diturunkan. Okey, kita ulang sikit. Kitab Zabur kepada Nabi Daud. Okey, Zabur tu ialah nama kitab lah, bukan nama Nabi. Kitab tu nama Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab yang ketiga namanya Injil, diturun kepada Nabi Isa. Okey, jangan tertukar Nabi Musa dengan Nabi Isa, jangan tertukar nama kitab dia pula. Dan yang terakhir yang sekarang kita semua guna, kitab Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad. Kitab namanya Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kitab? Kita sebut kitab. Okey, kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Okey. Kitab Allah ni maksudnya wahyu daripada Allah, bukan manusia yang pandai-pandai tulis, bukan nabi yang tulis, bukan rasul yang tulis. Daripada Allah disampaikan kepada para nabi lah melalui malaikat yang kita dah cerita dah, kita semua dah tahu cerita berkenaan dengan malaikat Jibril yang mengajak nabi baca Quran. Itulah cara-cara Allah menyampaikan wahyu dia melalui para malaikat lah yang bawa mai kitab-kitab itulah wahyu yang dalam bentuk kitab. Dalam kitab ni ada apa? Syariat. Okey, syariat ni maksudnya ajaran-ajaran Islam lah. Cara nak sembahyang, cara nak puasa, cara nak mengambil wuduk dan sebagainya lah. Ada dalam Al-Quran. Okey. Memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah. Siapa-siapa yang ikut ajaran dalam Al-Quran,
insya-Allah dia akan sampai kepada jalan yang benar lah, yang diredai Allah. Okey, baik, itu ulangan sahaja untuk tajuk minggu lepas. Untuk minggu ini kita akan tumpukan perhatian kepada muka surat 75. Okey, muka surat 75. Okey, yang ada gambar murid duk bersembang dengan cikgu dia di taman ni. Okey. Apa yang murid lelaki yang pakai songkok ni tanya? Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kesan dalam kehidupan kita? Okey, maksudnya dia tanya kepada cikgu dia ataupun ustazah dia. Bila kita beriman, bila kita percaya kepada kitab-kitab Allah ni, apakah kesan dalam kehidupan kita? Okey. Kenapa kena percaya kepada kitab-kitab Allah? Okey. Ustazah dia pun bercakaplah mengenai kesan beriman. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah banyak, antaranya yang pertama, tengok sini. Ini yang pertama, iman semakin bertambah. Okey, iman seseorang yang percaya kepada kitab akan semakin bertambahlah iman dia. Okey. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Orang yang percaya kepada kitab, yang mengamalkan ajaran dalam kitab akan mendapat syafaat Al-Quran. Okay, syafaat ni maksudnya apa? Syafaat ni ialah pertolongan lah, ataupun bantuan Al-Quran di hari akhirat nanti. Contohnya di padang mahsyar, apa semua, Al-Quran akan menjadi saksi lah, menjadi saksi bahawa dia ni di dunia dulu ni dia rajin baca Quran, dia ikut apa yang diajar dalam Al-Quran. Okay, itu yang dimaksudkan sebagai syafaat. Okay, yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Hidup menjadi tenang dan teratur. Orang yang mana percaya kitab, yang mana rajin baca Quran, yang mana ikut apa yang Al-Quran kata, dia akan tenang dan teratur hidup dia. Dia tak jadi takut, tak ketawa hala, tak jadi gelisah, tak jadi takut apa, macam orang yang tak ada arah tuju lah. Itu yang dia maksudnya dia kurang mungkin dia tak percaya kepada Al-Quran dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, masyarakat sejahtera. Okey, kesan yang seterusnya, masyarakat akan menjadi sejahtera. Okey, sejahtera ni maksudnya aman, damai. Tak ada berlaku pergaduhan, rusuhan dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dalam Quran menganjurkan kepada keamanan, menganjurkan kepada perpaduan dan sebagainya. Ada semua dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kesan beriman kepada kitab ialah dikasihi Allah. Okey, semua orang nak dikasihi Allah. Okey, kalau nak dikasihi Allah, kenalah beriman kepada kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran lah. Untuk kita, umat Nabi Muhammad, kita kena ikut kitab Al-Quran. Okey, baik, itu sahaja berkenaan dengan kesan beriman kepada kitab. Kita kira balik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang pertama, iman semakin bertambah. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Dan yang kelima, dikasihi Allah. Okey. Okey, kita kembali kepada latihan dalam modul ni. Tandakan right pada kesan beriman. Tandakan right ataupun pangkah pada kesan beriman kepada kitab. Okey, kalau
perkara yang dia nyatakan di sini tu kesan beriman, kamu right. Yang mana ada 5 tadi yang kita baca sama-sama. Okey. Kalau bukan yang 5 tu, kamu pangkah. Okey, ni ada dah tulisan rumi dia, kamu boleh baca lah. Okey. Yang pertama, bertambah keimanan kepada Allah, betul ke tidak? Ada tak dalam 5 tadi ni? Dalam ni ada tak? Kalau ada, right. Kalau tak ada, pangkah. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang berilmu. Yang ketiga, hati dan perasaan sentiasa tenang. Yang keempat, menjadikan seseorang itu sombong. Yang kelima, tidak mengambil berat tentang dosa yang dilakukan. Yang keenam, mendapat syafaat dalam kehidupan. Yang ketujuh, menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup manusia. Okey. Itu latihan yang pertama untuk hari ini. Kita pergi kepada latihan yang kedua, sikit saja. Senaraikan perkataan berimbuhan awalan. Imbuhan awalan di bawah berdasarkan teks sajak yang diberi. Imbuhan awalan ni dia ada di awal-awal perkataan. Okey, dia ada di awal perkataan. Contohnya main, bermain. Kalau bermain tu dia duduk di awal. Maksudnya dialah perkataan imbuhan. Okey. Sekarang kita baca sajak ni sekali. Dan kamu bulatkan perkataan yang kamu rasa itu imbuhan awalan. Sebanyak 5 sahaja perkataan. Dan tulis di tempat kosong di bawah ni. Perkataan mana yang kamu bulatkan dalam ni. Yang mana kamu rasa imbuhan awalan. Kamu bulatkan dan tulis di tempat ni. Okey. Jangan tulis perkataan yang sama. Lain-lain. Okey. Kita akan baca sajak ni mula daripada sini. Di sini bumi bertuah ini. Awal-awal dah jumpa dah, iaitu bertuah. Okey, bulatkan bertuah ni. Dan tulis di nombor 1. Bertuah. Ini bertuah. Menyaksikan titisan darah pejuang mengalir menjadi gunung kebanggaan. Kemerdekaan ini bersatu dalam kemegahan. Bersyukurlah menjadi rakyat Malaysia, bumi yang bertuah, tanah air ini, tanah air nan indah. Okey, kita dah baca rangkap pertama. Kalau terlepas boleh ulang. Seterusnya, kita generasi bertuah, lindungan nan berdaulat. Kekalkan perpaduan, satukan hubungan. Demi gemilang hari muka. Anak bangsa bebas merdeka, tiada lagi titisan derita selamanya. Selamanya. Okey, baik. Itu sahaja. Kamu boleh ulang kalau terlepas. Bila sambil dengar tu, terus bulatkan. Kalau kamu rasa perkataan-perkataan yang mana ditunjuk dengan color kuning ni ialah berimbuhan awalan, kamu terus bulat dan terus salin di bawah ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.